الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا بسم الله الرحمن الرحيم ويمكن أن يحمل حديث المرأة اليمنية التي دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها ما قال على أن هذا القدر كان مجاوزا للمعتاد وفيه إسراف بالنسبة لابنة المرأة ولهذا وصفت المسكتان بالغلظ ومن العلماء من أول هذا الحديث بذلك. Alhamdulillah, malam ini kita sambung sekali lagi berkenaan dengan perkara yang berkait dengan zakat barang kemas perempuan yang diperbuat daripada emas dan perak. Dan insya-Allah saya cuba nak pelaju sikit supaya kalau bolehlah malam esok kita masuk zakat perniagaan. Di mana Al-Qardawi mengatakan bahawasanya dengan perbahasan yang panjang lebar sahlah dan kuatlah hujah mereka yang mengatakan barang kemas perempuan yang diperbuat daripada emas dan perak tidak dikenakan zakat, melainkan dalam dua keadaan. Yang pertama, barang kemas itu dimiliki bukan untuk dipakai, bahkan untuk disimpan, sehingga keluarlah dia daripada menjadi alat yang untuk memenuhi hajat perempuan memakainya kepada satu bentuk pelaburan, maka dikala itu kenalah dia keluar zakat. Yang keduanya yang tengah kita bahas ini, bila mana barang kemas itu melampaui adat banyaknya, dan dia menyebut bagaimana Nabi SAW melarang daripada berlebih-lebih melampaui batas pada perkara yang diharuskan oleh Allah. Kulu washrabu walbasu min ghairi sarafin wal amakhila. Hadis riwayat Bukhari. Makan dan minumlah serta pakailah daripada segala apa nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu dengan tidak membazir, melampaui batas, dan tidak sombong dan angkuh. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan bila mana barang kemas itu melampaui batas, maka dia keluar daripada menjadi perkara yang diharuskan oleh syarak menjadi perkara yang diharamkan oleh syarak. Bila dia menjadi perkara yang diharamkan oleh syarak, maka dikala itu samalah sepertinya barang kemas, emas dan perak yang dibuat untuk dipakai oleh orang lelaki, seperti mana perkakas rumah yang diperbuat daripada emas. Bila mana ia menjadi haram, maka kena zakat. Itu juga yang ini, bila mana melampaui batas, kena zakat, kerana dia terkeluar daripada daerah diharuskan menjadi diharamkan. Kemudian dibawa lagi dalil di sini, kita baca sikit lagi. Wa yumkinu an yuhmala hadithul mar'atil yamaniyah. Begitulah juga mungkin boleh dipahami makna hadis perempuan yang berasal daripada Yaman
yang kita dah baca dah hari itu, yang masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan anak perempuannya. Di tangan anak perempuannya ada 2 gelang yang tebal. Ya, kemudiannya baginda bertanya, adakah emas yang di tangan anak dia ni bayar zakat ke tak? Kemudian dia kata tak bayar zakat. Nabi kata, gelang ini akan jadi neraka api untuk bakar anakmu, bakarmu kalau mu tak bayar zakat. Maka boleh dipahami bahawasanya barang kemas yang di tangan anaknya itu disuruh keluar zakat oleh Nabi SAW kerana dia melampaui adat biasa. Dan padanya ada pembaziran jika dinisbahkan kepada anak perempuannya, tak padang dengan anak puang dia gelang itu. Dan di kalangan ulama ada yang menakwilkan hadis itu dengan ini. Menakwilkan maknanya bila Nabi suruh keluar zakat daripada gelang yang dipakai oleh anak perempuan Yaman ini, bukan bermaksud barang kemas ini kena keluar zakat, dia bermaksud kerana dia melampaui batas, sebab tu kena keluar zakat. Wa anna zakata innama syuri'at li ziyadati fihi ala qadri al-hajah. ولعل هذا ما جعل عبد الله بن عمرو يزكي حلي بناته. Dan boleh jadikan ini juga Abdullah bin Amr diriwayatkan mengeluarkan zakat barang kemas anak perempuannya. Faqad rawu annahu huliyun 3 banatin lahu bi 6,000 dinar. Diriwayatkan nilai barang kemas anak perempuan Sayyidina Abdullah bin Amr untuk 3 orang anak perempuan dia ini bernilai 6,000 dinar. Jota 6,000 dinar ni, jota nilai dia. Maka mungkin kalau kita kata kenapa dia keluar zakat, bukan kerana bermaksud barang kemah ni kena keluar zakat, tapi kerana barang kemah dia ini, anak dia ni melampaui biasa, kerana banyak. Walakin hal yuzakka al-qadru zaidi amil jami'. Setelah kita boleh terima bila mana barang kemas ini jumlahnya melampaui biasa dan kena keluar zakat, baki soal lagi, nak keluar banyak mana? Nak kira kat mana? Adakah kena kira hak lebih saja ataupun kira sekali? Mana umpama contohnya, biasa-biasanya gelang ni umpamanya berat dia 300 gram. Tapi gelang dia ni berat dia 1000 gram, sekilo berat. Maka ada lebih 700 gram. Kita setujulah gelang macam ni kena keluar zakat kerana lebih pada biasa, umpamanya. Maka nak kira macam mana? Nak kira 700, kira hak lebih, ataupun kira sekilo, kira semua sekali. Al-zahiru minal ahadithil madhkurah, zahir yang dapat dipahami daripada hadis-hadis yang disebutkan saat ini, annal jami'a yuzakka hina idzin, kira semua sekali. Walaupun yang harus ni contoh, yang harus dipakai 300 gram, pihak dia sekilo. Kalau ikut lebih 700 daripada hak biasa, tak kira sekilo. Apa kira sekilo? Ka'anna dhalika naw'un min at-takfiri an hadha al-ghulu. Disuruh kira sekaligus semua sekali, seolah-olahnya dia menjadi satu bentuk denda, satu bentuk kifarat terhadap kemewahan yang melampaui batas ini. Fi isti'malil mubah, dalam menggunakan perkara yang asalnya diharukan oleh syarak. Wallahu alam. Qardawi kata wallahu alam, tu hak saya kira semua sekali. Bah, kalau dia nak kira lebih saja tak ada arah lah. Saya nampak kira semua sekali. Sekalo keluar 2.5% daripada nilainya. Baik. Walakin ma haddal israf. Walakin ma haddul israf. Baik. Tak apalah Tok Guru Qardawi, saya setujulah kalau mah ni lebih pada sepatut kena keluar zakat. Cumanya mah banyak mana kira lebih pada sepatut ni? Apa hak dia? Ini soalan dia. Inna hadda dhalika fima ara. Had
bagi barang kemas, emas dan perak yang dikira melampaui batas pada pandangan saya, menurut kajian saya, yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal bi'at, berbeza antara seorang dengan seorang, antara satu keadaan dengan satu keadaan, satu persekitaran dengan satu persekitaran. Hak dia tak sama antara satu orang dengan satu orang. Tengok pada dia macam mana, tengok tempat dia macam mana. Dibuat contoh, fahuliyum bi alfi dinar, contohnya barang kemas dengan harga 1000 dinar. Qad yakunu munasiban li sariyah, boleh jadi kiranya biasa saja jika sekiranya dia duduk di tangan seorang yang kaya raya, au zaujah sari, ataupun seorang perempuan yang kaya, seorang isteri pada orang kaya, fi baladin ghani, kemudian dia duduk di negeri yang kaya pula, misal Amerika, macam Amerika, maka dia, untuk dia kira tak lebih. Dia hanya sendiri orang kaya, isteri banyak, duduk dalam negeri PT banyak pula, macam Amerika, macam Qatar, macam negeri dia sendiri Qatar, yang GDP dia berapa ribu, tak ada air kaki dengan kita. Dia punya pendapatan per kapita dia berapa apa ni, puluh ribu, ratus ribu setahun. Maka untuk negeri yang macam ini dan orang macam ini, mungkin 1000 dinar ni kira biasa lagi. وقد يكون نصفه أو ربعه أو دون ذلك إسرافا في بعض البلاد, dan boleh jadi barang kemas yang berharga 500 dinar ataupun 250 dinar ataupun kurang daripada itu dikira melampaui batas pada setengah negeri-negeri allati la yajidu al-insanu fiha qutun yawmahu illa bi shiqqi nafs, yang mana penduduk negerinya tidak mendapatkan makanan hariannya melainkan dengan separuh mati, separuh nyawa. Di negeri-negeri yang miskin, mungkin emas yang barang kemas 250 dinar ni kira mahal dah, kira melampaui batas dah. Fala budda minan nazari fil ibahati ila sara'il fardi wa sara'il ummati ma'an. Maka oleh kerana itu, untuk menentukan perkara ini, pihak berkuasa kena menentu. Dan cara kiranya jangan ukur kaya dia saja, ukur kaya dia dengan kaya tempat dia tinggal. Tempat dia tinggal, kalau ukur dia kaya saja, mungkin dia ada BT banyak, kapitalis, orang kaya ke orang kaya, orang miskin ke orang miskin, maka kira BT dia saja, dia boleh bakar 3 juta pun boleh bakar, kerana dia orang kaya. Tapi dia duduk dalam negeri yang juta lagi penerima BRIM, beratus ribu lagi orang-orang miskin yang tak ada tempat tinggal. Maka oleh kerana itu ini menjadi wal hukmu fi hadha huwa al-urf. Maka nak menentukan hak ini ialah uruf. Uruf yakni adat, kira-kira tolak capur bahagi semua sekali. Dan benda ini kerja kerajaan. Alhamdulillah pak kita ni yang zakat ni dia bersungguh, kerana boleh pitih ke kerajaan, dia bersungguh. Ada dah dia buat kira-kira banyak mana boleh rojok pada Majlis Agama Islam negeri-negeri, banyak mana yang dikira lebih pada biasa. وما دام وجوب الزكاة يدور على مجاوزة المعتاد فإن القدر المعتاد يعفى من وجوب الزكاة ولو أخرج عنه كله فهو أولى وأحوط موافقة لظاهر الأحاديث كما ذكرنا. Qardawi kata, maka oleh kerana itu kerajaan kena menentu. Banyak mana kerajaan ke pejabat agama ke pihak berautoriti menentu. Dengan arti yang lain, barang kemas ni kalau kiranya contoh atas pada RM10,000, maka ini melampaui batas. Maka di kala itu, jika barang kemas kita ada bawah RM10,000, maka tak kena zakat. Jangan takut, tak kena zakat. Dengan syarat kita simpan dengan tujuan nak pakai, bukan tujuan nak melabur. Walaupun kita pakai jarang-jarang. Kemudian bila mana lebih daripada had, Qardawi kata
maka qada yang kena zakat itu secara nampaknya, jika sekiranya orang itu mengeluarkan zakat daripada qada yang lebih saja, bukan semua sekali macam saya royak sani, maka tak apalah. Mana biasa-biasa negeri begitu. Maknanya contohnya wak lolok, siapa dia ada barang kemas 10,000 ada ke bawah, maka ini biasa. 10,000 ada ke atas, maka ini kena zakat. Maka seorang tu dia ada barang kemas 15,000, maka yang lebih 5,000 dia pun keluar zakat hak 5,000 tu je, hak 10 dak keluar, maka kata dia kata terpulang. Tapi kalau dia kira 15,000, ini adalah yang terlebih aula dan terlebih cermat dan lebih menuruti bagi zahir hadis-hadis yang telah kami sebutkan saat ini. Baik. Talkhis, malam ni pendek juga ajar ni, kena sudah. Saya potong dah selai. Lebih sama je, lebih kurang je. Sekali nak buat kesimpulan. Nastati'u talkhis ahkam hadha al-mabhath hasba ma rajahnahu fi ma yali. Setelah daripada kita bincang panjang berkenaan dengan masalah barang kemas perempuan ni bermah dan perak ini, maka bolehlah kita buat kesimpulan seperti mana berikut. Al-awwalu, yang pertama, man malaka masughan min adh-dhahabi aw al-fiddati nazara fi amri. Mana-mana orang hak dalam surah kita ni mudahnya, yang dia memiliki emas dan perak yang telah dibentuk menjadi barang kemas, siapa-siapa dia saja ada. Dan tentunya ada, habis-habis tak busuk-busuk bangor, subang sorak ada. Subang patut 2 orang, ada basak, ada sorak. Okey, tapi ada. Orang-orang ni kena perhati molek benda ni. Fa in kana lil iqtina'i wal iktinazi zakhiratan liz-zamani wajabat fihi az-zakah. Mu tanya dirimu, mu sipang barang ni untuk apa? Kalau mu sipang dengan tujuan untuk pelaburan, bukan untuk pakai, biasanya orang lelaki yang saya sebut dari itu, dengan dia ada gelang mah, dengan dia ada ratamah, dia tak pakai. Dia pun tak ada bini, duduk sekor diri je. Ada simpan, tapi simpang juga. Tentunya untuk pelaburan. Tunggu harga mahal sikit, jual. Tunggu harga panggil apa ni, sakok-sakok dinding, jual. Kena semua sekali. Maka ketika itu wajiblah ke asasnya zakat. Li'annahu marsadun linnama, kerana dia disimpan cerak untuk mendapat keuntungan. Cerak ketika itu simpan untuk mendapat keuntungan. Fahuwa ka ghairil masughi min as-sabaiki wan nuqudil madrubah. Maka dikali itu sama saja fungsinya dengan dinar dan dirham. Yang disimpan dengan tujuan tunggu dia naik, dengan simpan dengan tujuan untuk buat belanja, bukan untuk buat pakai. Wa in kana mu'iddan li-intifa'i wal isti'mali syakhsi. Tapi jika sekiranya mu simpan ini dengan tujuan untuk mu pakai ke dirimu sendiri, pakai ke anak binimu, nazarna fi naw'i hadha al-isti'mal. Kena tengok juga. Tengok apa orang panggil, mu simpan ini, apa mu ada barang mah ni untuk pakai ke mu ni, pakai pasal yang mana? Fa in kana muharraman, kalau pasal pakai ni pakai yang Islam haramkan, ka awani adh-dhahabi wal fiddati wat tahfi wat tamathil, seperti mana-mana orang yang ada apa orang panggil pinggan daripada emas, sudu daripada emas, apa lagi weh, esep itu daripada emas, menyelok itu daripada emas, jam daripada emas. Benda-benda yang diharamkan oleh Islam untuk dipakai, bukan masuk jam tangan ni, jam daripada emas. Kalau jam tangan saya sebutlah, jam tangan ni jam daripada emas, jam. Dan juga berbentuk apa orang panggil tamathil, bentuk rima, beruk, ke tak kira lah, orang ke apa, benda orang panggil patung-patung, maka dia haramkan. وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب أو نحو ذلك. Ataupun barang kemas yang ada denganmu itu merupakan barang kemas untuk digunakan oleh orang lelaki, daripada gelang, rantai, cincin, emas dan seumpamanya. Wajabat fihi zakah, maka ni kena zakat.
Kenapa? Memang mu ada barang emas ini, barang emas perak ni mu ada, tapi ada ni penggunaannya untuk penggunaan yang diharamkan oleh syarak. Maka kena zakat. Kena zakat. Bukan maknanya lepas bayar zakat boleh pakai gelang emas. Saya pakai gelang emas ni tak apa, saya bayar zakat dia, kata seorang lelaki. Tak, haram tetap haram. Cuma kena bayar zakat. Li'annahu adala bihi an aslihi bi fi'li ghairi mubahin, fasaqata hukmu fi'lihi wa baqiya ala hukmi al-asli. Kenapa kena zakat juga? Kan nak pakai ke dia kan? Kan untuk diguna untuk diri dia sendiri kan? Kerana dia telah menyeleweng daripada asalnya dengan mengerjakan perkara yang tidak harus, maka gugur hukum perbuatan itu dan berbakilah ke atas barang itu hukum yang asal, itu emas dan perak yang kena zakat. Kita kena faham, emas dan perak ni hubungan pada dulu kena zakat. Kecuali emas dan perak tu untuk awak pakai ke awak, yang pakai tu dibenarkan oleh Islam. Islam pun gugurkan zakat daripada dia. Bila mana tidak ada benda ini, mana awak simpan emas perak untuk benda yang tak dibenarkan oleh syarak, maka dia balik pada asal. Emas dan perak kena zakat. Kaedahnya mudah je. Yang ketiga, wa minal isti'mali al-muharram ma kana fihi sarafun zahirun min huliy an-nisa wa yu'rafu dhalika bimujawazati al-mu'tadi limithli hadhihi al-mar'ah fi mithli bai'atiha wa 'asriha wa tharwati ummatiha. Dan di antara penggunaan emas yang diharamkan oleh syarak, selain pada dua saat ni, yang menyebabkan pengharaman itu menjadikan kena zakat, ialah barang kemas, emas dan perak untuk wanita tetapi melampaui batas. Melampaui batas, yang mana batas tadi disebut saat ni, melampaui batas bagi status dia, status umat dia, zaman dia, dikira melampaui batas, maka tetap kena zakat. 4. Wa in kana al-huli mu'addan li isti'malin mubah. Yang keempat, jika sekiranya barang kemas itu disiapkan untuk penggunaan yang diharuskan, kahuliyin nisa, seperti barang kemas perempuan, fi ghairi sarafin, dengan tidak melampaui batas jumlahnya, wa ma u'idda lahunna, dan mana-mana barang kemas yang disiapkan untuknya. Mana barang kemas ni milik mamak, milik Saleh, tapi Saleh dan mamak ni ada barang kemas ni, gelang, cicing, subang ni untuk perempuan, untuk anak puang dia, untuk bini dia, untuk mak dia. Wa khatimil fiddati lirrijal, cincin perak bagi lelaki, lam tajib fihi zakah, tak kena zakat sikit abuk pun. Li'annahu malun ghairu namin. Kenapa? Kalau tebing ambil zakat nyanyi ke dia? Kerana barang-barang ini, emas dan perak ini bukan barang yang boleh mendatangkan untung, tidak membiak, tidak membanyak, bahkan untuk dipakai ke dia, bukan tujuan untuk dilabur, untuk dibanyakkan. Li'annahu min hajatil insani wa zinatihi ka thiyabihi wa asathihi wa mata'ih. Kerana di kali itu emas dan perak ini yang dipakai dengan jumlah yang tidak melampaui batas oleh perempuan daripada emas dan perak ini, seumpama dengan perhiasan-perhiasan yang lain, kain baju dia, kakah rumah dia, alat-alat kerja dia yang tak dikenakan zakat. Wa qad u'idda li isti'malin mubah, yang semua benda ini disiapkan untuk penggunaan yang diharuskan oleh syarak. Falam tajib fihi zakatun, maka di kali itu tak kena zakat 5 sen pun. Baik. Kita ada sininya, adalah orang ada piti seorang dua orang, ramanya tak ada piti mana nak pasak juga. Nanti amno jatuh ni baru boleh ada piti sikit insya-Allah. Jadi tapi fahamnya begitu, wala farqa baina an yakuna al-huli al-mubah mamlukan limra'atin talbasuhu aw ta'iruhu aw yakuna mamlukan lirajulin yuhalli bihi ahlahu aw yu'iruhu aw yu'idduhu lidhalik. Baik, ini sama je, cuma diulang balik. Dia kata bila mana barang kemah, emas dan perak ni
ada denganmu, ada dengan satu orang, tujuan dia untuk pakar, untuk berjangak. Maka sama saja di kala itu hukumnya, sama ada dia milik seorang perempuan yang dia memakainya sendiri, atau dia memberi pinjam kepada orang lain, ataupun milik seorang lelaki yang dia memberi pakai dengannya kaum keluarganya, atau dia memberi pinjamnya pada orang lain, atau disiap-siapkannya awal-awal untuk diberikan kepada seorang perempuan, atau diberi pinjam kepada seorang perempuan, maka di kali itu semuanya tak kena zakat belaka bila cing. Kita dah bincanglah sebenarnya, cuma diulang-ulang balik. Baik. Dan insya-Allah dengan perbahasan yang panjang lebar ini, tak ada soal orang panggil dalam masalah ni. Dan kalau tebing ada orang mari tanya kita, walaupun kita tidak ustaz, kita boleh jawab. Perang kata ustaz, mu tahu cerita tak? Barang kemah ni, hak gelang apa ni, kena zakat ke tak kena zakat? Mudah je ni, kacang je. Barang kemah ni, kalau mu wak pakai kemu, kena zakat. Kalau tanya kita tu Saleh, John tanya, kena zakat. Tapi kalau barang kemah ni, hak mu sungguh, baki lagi mu nak pakai anak bini mu, tengok dulu banyak mana barang kemah ni, capur-capur tolok semua dia banyak mana. Kalau sebeldi nah, kena zakat. Kecuali anak dia ada 40 orang, maka sebeldi tu sikit baru. Kalau anak ada 3 ekor je, sebeldi barang mah capur dengan bini 4 ekor, maka ini dah banyak, dah melampaui batas. Ataupun barang kemah ni musipang untuk mui pinjam ke orang, cadang orang nak pinjam, siapa nak pinjam nak pinjam, maka di kali itu kalau tidak melampaui batas, tak kena zakat 5 sen pun barang kemas yang ada dengan mu ini. Ataupun orang rakyat kita, dia kata di rumah aku ada payang mah suti ada di rumah aku, hak tu aku saka itu suti payang tu semua. Kena zakat ke tak kena zakat? Kena zakat ke tak? Kena zakat. Apa kena zakat? Kerana dia emas yang dibuat untuk perkara yang tak dibenarkan oleh syarak. Maka di kali itu, jadilah dia tak dapat dikecualikan daripada tidak zakat. Kena zakat juga. Nak kecuali zakat boleh. Mestilah emas dan perak itu menjadi barang kemas yang diizinkan oleh syarak. Ada apa? Ni syarak tak izin. Jadi payang mah ni tak izin. Maka dia keluar zakat. Kira keluar zakat. Wa ma wajabat fihi az-zakatu min al-huliyyi aw al-aniyati aw at-tahfiz zakat an-naqdain. Sebanyak mana barang kemah, kakah-kakah, alat-alat yang diperbuat daripada emas yang kena zakat, maka mestilah dia keluar zakatnya, nilainya zakat dinar dan dirham. Fayukhraju rubu' ushrah, maka dia kena keluar nilai 2.5% daripada emas yang kena zakat yang ada dengan dia, kulla haulin, tiap-tiap tahun, wahdahu aw ma'a baqiyati malih in kana lahu mal. Sama ada dia nak keluar zakat tu saja, ataupun dia keluar secara sekaligus dengan zakat-zakat dia yang lain, kapuh sekali. Contohnya orang ni dia ada perniagaan dia pun kena zakat juga. Dia ada benda lembu kambing ni pun kena zakat juga. Nak kira sekaligus pun boleh. Kira sekaligus, waktu ubik sekaligus. Kapuh dengan emas yang dia kena keluar zakat pun boleh. Atau nak buat suku-suku pun boleh. Hak pergi emas ni, kira suku, waktu ubik suku. Hak pergi lembu kubah ni, kira suku, waktu ubik suku. Supu tula je. Tapi kalau nak buat suku boleh. Nak buat pun boleh. Tak nak bayar tu, mana kata, Tok Amir, ni zakat lembu kubah. Ni zakat mah. Ni zakat meniaga. Ni zakat rumah sewa, letih lah sikit. Jadi kalau nak kira Tok Amir, ni zakat saya. Zakat apa? Kau anda zakat saya. Saya kira dah. Niat keluar zakat atas diri kita,
tak payah sebut se. Semua sekali. Kira tu se. Time waktu baik, kira se lalu semua sekali. Pun boleh. Cuma hak sedap sikit. Hak sedap sikit. 2, 3, 4, 5, 6. Nombor 7. وهذا بشرط أن يكون نصابا أو يكمل بمال عنده قدر نصاب وهو 85 جراما من الذهب. Contohnya sebanyak mana mah dan perak yang kena keluar zakat saat ni, saya rakyat kena keluar zakat saat ni adalah jika sekiranya nilainya nisab. Kalau tak nisab tak kena. Contoh, satu orang lelaki ada dengan dia gelang emas. Dia tak akal ke dia, nak akal mana benda tu haram, dia simpan. Tujuan simpan ni lah tujuan pelaburan. Tapi barang kemas yang dia simpan itu kena keluar zakat ke tak? Kena keluar zakat. Walaupun barang kemas. Sebab dia bukan jadi alat untuk dipakai lagi, jadi alat pelaburan sebab disimpan. Cuma ada selagi siapa ada nisab. Kalau siapa nisab tak kena. Nisabnya ialah emas yang bernilai 85 gram emas hari ini. 85 gram emas hari ini berapa ya? Kalau tak silap saya 13,500. 13,500. Maka seorang lelaki dia boleh saka rata emas, gelang emas. Dia nak pergi ke bini, dia tak ada bini. Anak sama telah lagi tak ada, anak ayam ada dengan anak kucing, tak musabah nak pergi. Maka dia pun simpan sebagai pelaburan. Simpan, kena zakat ke tak? Kena zakat. Tetapi kalau cukup nisab, kalau tak kena. Dia pun kira nilai. Ingat, barang kemas tak boleh kira berat, kena kira nilai. Kerana barang kemas ini nilainya lebih tinggi sebab dia sudah direka bentuk. Direka bentuk. Bila kita pergi kedai emas, ada nilai emas dan ada pula nilai upah reka bentuk dia. Harga dia jadi lain. Maka kita pergi kedai emas, gelang ni kok berapa weh lah ni? Cik tengok berapa ya? Dia pun rakyat sekian banyak, kapuh. Hak ada dengan kita ni, emas ada dengan kita ni 9,000 je. Maka tak kena zakat sebab tak cukup nisab. Begitulah juga orang yang ada payang emas, ada selok pintu emas. Nama je payang tapi besar ni je. Payang. Cek je. Kemudian dinilai harga dia 11,500. Tak sampai nisab. Maka tak kena zakat. Tetapi menyimpannya adalah haram kerana haram memperbuat bekas-bekasnya daripada emas. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa yang besar. Disebut dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Kena pelebur peracur buat benda lain. Buat benda lain. Habislah weh. Habislah. Jadi habislah perbahasan berkenaan dengan barang kemas daripada emas dan perak ini. InsyaAllah malam esok panjang-panjang umur kita sambung zakatul tijarah, zakat perniagaan. Dan ni agak macam kena-mengena sikit sebab orang berniaga belaka lah ni. Pegawai pos bank berniaga dah ni. Orang berniaga, pegawai kerajaan berniaga. Jaga berniaga belaka. Jaga jual obat kuat, ada jualan belaka semua sekali. Jadi ada orang berniaga belaka dah ni. Dan awak mana zaman ni zaman orang panggil tak padan dengan kerja buat. Kita kena berniaga tambah sedua kerja lagi. Dan orang berniaga macam-macam. Dan insya-Allah kita cuba tengok dan molek di tahun-tahun baru ni lagu mana kena zakat ke tak kena zakat. Kalau kena banyak mana, kalau tak kena banyak mana. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat kali pertama sejarah kita berhenti belum isyak. Ada 3 minit lagi. Jadi tuan-tuan nak guling ke nak kelepar ke ikut anda lah. Tapi moleknya kita istighfar molek insya-Allah. Okey. Macam biasa surah tok guru kita menyambung kelas kafar untuk anak-anak kita.
Esok ialah hari pendaftaran pembukaan rasmi kafar kita untuk anak 9 tahun hingga 15, 9 tahun hingga 15. Yurang apa ya? Yurang 15 ya. 15 ya sebulan. Pendaftaran 15 ya dan bulan-bulan 5 ya, insya-Allah. Kalau tak ada PT pun mari dulu. PT kita kira kediang, insya-Allah. Tapi kalau ada PT walau tak ada PT tak baik. Ni tak ada PT sungguh. Mari dulu atau dulu, insya-Allah. Surat tangguhlah sikit sebanyak. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit lagi pukul apa? Pukul 9 pagi esok.